Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon tolong saya untuk tekan butang subscribe, like dan share kerana impian kita untuk channel ini menjadi channel yang besar, bersuara boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Akhirnya, Ismail Sabri Yaakob buat keputusan yang mengejutkan banyak pihak mengenai jawatannya sebagai naib presiden. Akhirnya Ismail Sabri mengatakan pertahan jawatan naib presiden kena tanya orang Bera dulu. Itu jawapan daripada Ismail Sabri Yaakob. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan bahawa dia bersedia untuk mempertahankan jawatan Ketua UMNO bahagian Bera. Dia walau bagaimanapun belum memutuskan sama ada akan mempertahankan jawatan naib presiden UMNO yang disandangnya ketika ini. Katanya dalam kenyataan itu, yang pasti saya akan pertahankan untuk jawatan bagi Ketua UMNO bahagian Bera. Untuk jawatan naib presiden masih awal lagi, kata beliau. Tambahnya dalam kenyataan itu dia kata tak tahu lagi. Saya kena bincang dengan orang Bera dulu. Majlis tertinggi belum putuskan bila pemilihan di peringkat cawangan bahagian dan sebagainya. Tunggulah. Katanya dalam satu sidang media di Bera pada hari ini. Terdahulu ahli parlimen daripada Bera itu merasmikan Pusat Kawalan Operasi Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM daerah Bera di Pahang. Ismail Sabri menjelaskan berdasarkan usul yang telah diluluskan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU yang berakhir pada hujung minggu yang lalu, hanya jawatan naib presiden dan ke bawah saja yang dipertandingkan. Manakala jawatan utama pula, iaitu presiden dan timbalan presiden, tidak dipertandingkan selepas usul tambahan itu telah dikemukakan oleh wakil dari Negeri Sembilan, iaitu Muhammad Syukri Samsudin, dan mendapat sokongan majoriti perwakilan pula selepas itu. Ketika ditanya sama ada keputusan itu sudah muktamad, Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri Malaysia ini, menjelaskan apa saja hasil keputusan yang telah dibuat di dalam PAU boleh berubah jika ada pihak mencabar pendirian berkenaan, katanya. Kata Ismail Sabri Yaakob lagi, itu adalah seperti dipersetujui ketika PAU, iaitu jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Namun keputusan muktamad masih boleh ditentukan oleh pihak pendaftar pertubuhan ROS, katanya lagi. Wow, ini satu petanda, satu pembayang yang bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob belum memuktamadkan sama ada beliau bersetuju atau tidak, belum memuktamadkan sama ada beliau melihat keputusan itu sebagai keputusan yang baik atau tidak. Kerana beliau berkata, itu semua masih lagi belum dimuktamadkan sehingga masih boleh ditentukan oleh pihak pendaftar pertubuhan ROS. Sekiranya pihak pendaftar pertubuhan ROS menyatakan sebaliknya, iaitu jawatan ini perlu dipertandingkan, maka Zahid Hamidi dan Tok Matasan tak ada pilihan lain kecuali untuk bertanding dengan pencabar-pencabar yang bakal mahu bertanding. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tidak mahu campur tangan di dalam keputusan daripada UMNO ini kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah 30 tahun dia keluar daripada UMNO dan tolong jangan untuk kaitkan dia lagi dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh UMNO. Katanya saya tak tahu apa-apa, saya tak ada kaitan apa-apa dengan keputusan itu. Jadi kita tengoklah nanti apa keputusan daripada ROS.
Sekiranya ROS menerima keputusan itu sebagai keputusan yang boleh diterima, maka dengan sah Tomatasan dan juga Zahid Hamidi akan kekal sebagai Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO. Sekiranya tidak, mau tidak mau mereka harus bersedia untuk meletak jawatan. Mereka harus bersedia untuk sama ada bertanding atau letak jawatan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekiranya anda setuju, anda boleh komen saya setuju. Dan sekiranya anda setuju, anda boleh share video ini kepada seramai mungkin manusia di Malaysia ini, supaya kita boleh bersama-sama memohon supaya permohonan kita ini dapat dipertimbangkan semula oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pengumuman bajet 2023 yang akan dilaksanakan, kalau saya tak silap, 24 hari bulan Februari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang kami sayangi, kami amat memerlukan bantuan. Kami amat memerlukan pertimbangan belas kasihan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai Menteri Keuangan Malaysia. Kami rakyat Malaysia amat memerlukan supaya dapat diluluskan pengeluaran KWSP kami dengan maksimum RM30,000 secara one off. Kami sedar bahawa ada risiko yang akan kami tanggung sekiranya kami mengeluarkan wang ini. Kemungkinan besar kami akan susah pada masa depan. Kami sedar perkara itu, yang amat berhormat Perdana Menteri. Walaupun begitu, kami lebih memerlukan itu sekarang dibandingkan dengan ketidaktentuan yang akan berlaku pada masa akan datang. Kami terhimpit dengan stres, dengan tekanan apabila kami tidak memiliki wang untuk membayar tunggakan-tunggakan. Apalah gunanya kami berharap wang itu kami dapat gunakan pada masa akan datang, sekiranya pada ketika ini pula kami tidak ada wang, kerana ada di antara kami yang tiada pekerjaan akibat daripada pandemik COVID-19. Malah kami juga semakin tertekan, tidur pun tak lena, segala-galanya tak dapat dilakukan dengan fokus yang baik kerana kami tertekan, tak ada wang. Nak hantar anak sekolah pun susah kerana gaji yang diterima tidak cukup untuk menampung tunggakan-tunggakan dan pada masa yang sama untuk memberikan sesuap nasi kepada keluarga dan anak-anak. Kerana itu kami mohon kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk dapat mempertimbangkan semula, memberi perhatian semula kepada permohonan kami untuk pengeluaran wang KWSP sebanyak one off RM10,000 sehingga RM30,000 sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya fikir sekiranya anda benar-benar memerlukan pengeluaran one off ini,
sekiranya diluluskan oleh kerajaan, anda haruslah memakai wang ini sebijaksana yang mungkin, sebaik yang mungkin. Elakkan untuk membazir. Terbaik ialah jika sekiranya anda berkata dan berjanji bahawa wang itu untuk membayar tunggakan-tunggakan, maka bayarlah tunggakan. Jika sekiranya anda ingin menggunakan wang itu untuk berniaga kecil-kecilan, gunakanlah itu sebaik mungkin dan bukan untuk membeli handphone yang baru ataupun lebih teruk lagi hanya untuk sekadar pergi melancong. Kerana wang itu wang masa depan. Pastikan wang itu dapat diguna sebaik mungkin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.